Okay, so korang, hari ni aku nak ceritakan berbaloi tak beli Xbox Series S ni. So, let's go. 24 hours later. Okay semua, Assalamualaikum. Okay, first kali aku akan ceritakan dia punya Xbox Series S punya kelebihan dan juga dia punya kekurangan dia. Dan aku akan bandingkan antara PS5 dengan PC. Okay, mana yang berbaloi dan kenapa ia berbaloi. Okay, so mari kita mulakan. 2000 years later. Okay, first kali aku akan ceritakan kelebihan Xbox Series S ni. Okay, first kali aku agak suka dengan dia punya harga dia. Harga dia aku beli dalam 1569 macam tu. So amat berbaloi lah. Kalau korang bandingkan dengan harga yang Xbox Series X, okay, Series X dalam 2000 dan lebih. So beza dalam 1000 juga lah. So agak mahal tau. Dan kalau aku boleh katakan bandingkan dengan harga-harga lain macam harga PS5 kan. PS5 harga dia dalam, kalau korang beli kat Shopee lah, dalam 3000 paling murah. Itu pun digital. Kalau yang CD dalam 3500 lebih macam tu. Dan kalau PC pula, untuk harga GPU saja aku target, aku ingat aku nak beli dalam RTX 2060. Tapi pada waktu tu harga dia 1004 lebih. Tapi sekarang ni dah naik harga 3000, dua kali ganda. Kalau GTX 1660 Super pun dalam 3000 juga. Hampir-hampir harga sama, dekat je. So bagi aku macam mahal sangat. Dan kalau korang tanya aku, performance RTX 2060 ni power ke? Aku boleh katakan dia sama level dengan Xbox Series S sebenarnya. Sama level sikit lah. Sebab biasanya kalau kau nak main 4K dekat RTX 2060 boleh. Cuma kau kena turunkan grafiknya jadi medium lah. Ada apa setengah game kau kena jadi medium lah. Macam tu lah. And then kalau kelebihan lain pula, aku nampak ia kecil. Size dia sangat kecil. Sumpah aku cakap, memang kecil. Dia size dia takkan bagi makan ruang. Percaya aku, memang kecil. Dan juga kelebihan dia yang aku beli adalah dia punya plan dia, Xbox Game Pass dia. Kalau korang langgan Xbox Game Pass Ultimate, korang kan, kalau first user kan, kalau first time korang langgan, dia akan bagi korang promotion untuk $1. Kalau korang guna region apa, Argentina, maksud aku region US, korang akan dapat dalam $1 untuk 3 bulan je tu. Wow, apa ya korang dapat dalam $1 tu? Okay, first kali diorang akan bagi korang rasa lebih kurang 100 ke 200 game percuma. Dan game diorang pun biasa-biasa lah. Ada game ni macam aku jumpa World War Z, lepas tu apa game Kingdom Hearts, lepas tu apa lagi, Resident Evil, banyak lagi lah, macam-macam kalau kau jumpa. Memang banyak game bagi free. Dan banyakkannya game memang game biasa lah. Aku tak tipu lah. Dan juga okay, tu dia punya kelebihan lah. Okay, aku nampak. Dan dari segi dia punya kekurangan dia pula adalah, of course lah, dia punya memori dia. Okay, kalau korang beli yang Xbox Series S, dia akan bagi korang memori SSD dalam 512GB. Dan bila korang pakai, dia hanya bagi dalam 300GB. Sebab selebihnya dimakan oleh sistem. Tak tahu dia bagi guna. Tapi macam biasa lah, korang beli phone, ditulis 128GB tapi dia bagi 120GB. Macam tu lah, dia bagi sikit je. Dan kalau korang beli Xbox Series X pula, dia akan bagi 1TB tapi korang hanya boleh guna dalam 600 lebih. Macam tu lah. So agak, kalau korang tanya aku kecil memori dia, dia bagi aku still boleh bincang lah. Cuma masalahnya korang kena banyak kerja sikit lah. Sebab korang kena padam download macam tu lah. Tapi kalau dia punya solution ni adalah korang copy data. Kalau untuk korang yang ada internet yang tak laju lah, sebab salah satu dia punya kelemahan dia, korang kena ada internet yang power tau. Macam maybe korang kena pakai fiber ke dalam 100Mbps ke atas ke macam tu lah. Sebab kalau macam aku, masalah aku adalah aku tak
rumah aku tak ada coverage fiber, so aku kena pakai internet mobile. Dan kalau kau tanya aku pakai internet apa, ya aku pakai internet mobile RM30 unlimited data. Dan untuk dahulu gitu memang agak sakit juga. Tapi sekarang ni aku tengah nak upgrade, jadi ambil plan GX 68 mobile. So nanti aku akan cerita lah macam mana dia punya kelajuan dia. Tapi dia laju sikit lah, macam tak laju sangat, cuma maybe dia lagi laju daripada GX 30 tu je beza je. Dan juga kekurangan dia lagi aku nampak adalah ni bukan set Malaysia, so aku beli set Singapore. So bila rosak, yes dia ada warranty, tetapi korang kena hantar balik ke kedai yang tempat yang kau beli tu. So dia agak leceh lah, dan juga korang akan rasa risau kalau nak kena hantar jauh-jauh kan. Kan? Tapi lah, tu kekurangan yang korang dapat. So korang, tapi ya aku tak cakap dia boleh beki, dia tak boleh beki, dan dia boleh beki sebenarnya kalau rosak. Tapi setakat ni aku guna tak rosak lah, dia elok lah. Aku baru pakai sebulan dan dia elok lah, masih boleh main lagi lah. Dan kekurangan dia lagi adalah dia punya korang boleh main game hanya sampai 2K dia. Korang tak boleh main sampai 4K. Tapi yelah, bagi aku kekurangan ni boleh bincang sebenarnya. Sebab apa tau, kalau korang tak ada TV 4K, kalau korang beli PS5 ke Xbox Series X ke, tapi kalau tak ada TV 4K, ibarat korang macam tak fully utilize tau konsol, macam agak membazir lah. Sebab 4K tu memang lawa, tapi kalau korang tak dapat rasa 4K tu, memang rugi lah dengan harga korang dapat tu. So aku main game pun pakai monitor je. Monitor aku Full HD je, so dia tak ada 2K. Tapi bagi aku tak jauh sangat, bagi aku still boleh main, so main lah. Dan ok lah, kali ni aku akan cerita pula comparison antara Xbox Series S dengan PS5. ok, PS5 ni setahu aku lah, ramai kalau dekat Malaysia ni ramai nak beli, ramai yang minat PS5 daripada Xbox Series S. Sebab dia ada Malaysia punya set kan. So memang, dan dia punya satu lagi dia punya game eksklusif dah. Kalau kelebihan PS5 pula, aku tengok dari segi game, dari segi punya game eksklusif dia memang best. Memang best, game dia tak pernah kecewa. Kalau macam Xbox Series S, dia best, cuma kurang ada orang minat. Kurang minat lagi, sebab yelah PlayStation pandai buat game kan. So dari segitu dia punya tu kurang sikit minat tu, orang kurang dengan Xbox. Dan dari satu pula, dia punya kelebihan PS5 ni ialah, so of course lah set machine kan. Dan juga bila korang beli PS5, dia boleh dah 4K, dan dia punya SSD dia dah jadi 1TB lah. So korang tak boleh fikir lah nak upgrade kan. Dan kelebihan PS5 lagi adalah dia punya apa ni, dia punya nama dekat Malaysia. Dia dah ada nama. So kalau korang macam contoh lah, macam Xbox, korang tak boleh tukar-tukar CD dah tau. Contoh kalau korang beli Xbox Series S kan, user Xbox dekat Malaysia ni sangat kurang. Dia ada, cuma tak ramai. Kalau macam PS5 ni, PS4 ramai lagi yang guna. So korang boleh jual balik CD korang kalau korang beli lah, dengan harga yang tak pun trade in ke, dengan harga yang murah macam tu lah. So tu kelebihan PS5 kau nampak lah. Dan tapi kalau nak dibandingkan, kalau kau tanya aku PS5 ni, kalau kau tanya aku patut ke saya beli, patut ke tak beli? Ok, pertanyaan tu korang kena fikir macam ni. Korang nak main game eksklusif ke, ataupun sekadar nak main game baru je? Ok, dan kalau untuk PS5 ni, kalau korang ada duit lebih, better with PS5. Sebab bagi aku Xbox Series S ni lah untuk orang yang rasa nak budget, dan dia nak main game yang baru tapi dengan harga budget. Ni boleh. Sebab PlayStation dia tak ada plan macam Xbox Game Pass tau. So dia tak ada banyak bagi game free. So korang takkan dapat sebanyak pada Xbox Series ni. So korang akan dapat pun dalam sebulan 2 game, 3 game kalau korang bayar dia punya plan PlayStation Plus tu lah. So bagi aku macam
dia bukan tak biasa, cuma aku nak, tapi kalau ada duit lebih boleh beli. Macam tu. Kalau dia buat macam ni lah, kau nak beli PlayStation kau kena melabur lebih. Macam tu lah. Kalau Xbox Series ni kau hanya bayar plan, kau dapat main game. Tapi yang pasti kalau korang rasa nak pengalaman game best, better ke rumah korang tu ada Unify ataupun internet fiber yang laju. Tu je. Okay. Dan aku bandingkan pula dengan PC. Okay, tadi aku cakap aku nak beli GTX 1660 Super atau RTX 2060. Okay, untuk harga graphic card RTX 2060 sekarang ni lah, sebab demand tinggi, so harga dia naik 2 kali ganda. Dan sekarang ni kalau turun pun dalam RM500 turun. So dalam harga dalam 2,500-400 lebih macam tu. So korang bayangkan aku beli 1,500 aku beli untuk Xbox Series S ni. So aku bandingkan pula dengan RTX 2060 sebab dia punya performance lebih kurang sama je lah. Cuma bezanya ialah kalau RTX 2060 ke GTX 1660 Super, ialah dua-dua nak boleh pergi ke 4K kan. Cuma bezanya korang kena downgrade dengan grafik lah, daripada pergi ke low ke medium ke korang nak 4K kan. So dia dah start sakit situ lah. Tapi dari segi performance Xbox Series S ke RTX dia lebih kurang sama je. So aku tak kata dia tak bagus kalau korang nak beli lah. Kalau harga dia pada harga yang waktu sebelum ni 1,500, ya memang berbaloi korang beli. Tapi kalau sekarang macam cakap, kalau korang ada duit sila beli kan. Sebab yelah kalau korang beli PC, sebab PC ni korang kena fikir, korang semua tak boleh fikir nak beli GPU je apa. Korang kena fikir prosesor lagi kan, dia punya SSD lagi, motherboard lagi, banyak benda korang kena. So kalau graphic card pun dah 3,000, tak termasuk prosesor lagi, motherboard lagi. So tak termasuk monitor kan. So memang budget korang kuasa lah. Kalau korang nak beli PC sekarang ni yang heavy gaming, kau kena ada 5,000 ke atas, baru boleh beli. Macam tu lah. Dan kenapa sepatutnya aku kena beli awal tau Xbox Series, sepatutnya sebab apa? Macam aku cakap tadi, kalau demand tinggi, makin tinggi harga. Sebab sekarang ni demand untuk Xbox dah makin naik. Okay, sebelum ni waktu dia keluar, harga dia 1,400 dekat Shopee, 1,400 lebih lah. Tapi sekarang ni dia dah naik harga sikit. Aku tadi baru scroll dekat Shopee dengan Lazada, paling murah pun korang jumpa dalam 1,000 lebih. Tu pun jangan jumpa lah. Sebab sekarang ni paling murah korang jumpa harga 1,700. So untuk potensi Xbox Series S ni naik harga tu memang ada. So korang rasa boleh ke tak, korang tengok dulu. Sebab bagi aku makin lama aku banyak cakap, untuk dia pergi ke naik harga ke 2,000 lebih tu ada. Maybe lah kalau dia demand tinggi. Sebab korang tak jangka demand bila. So aku muncul beli awal. So jimat 200 kan. So selamat lah. Kalau korang nak beli, korang fikir tu masa-masa. Sebab kalau korang rasa nak beli game berdasarkan dengan jimat, ambil Xbox Series. Kalau korang ada bajet lebih dan lebih, dan korang rasa nak main game puas hati, tapi korang kena modal lebih, ambil PS5. Tak apa PC. Dia macam ni lah. PS5 kalau korang rasa nak main game eksklusif, ambil. Tapi kalau korang rasa nak main game performance yang padu, PC. Kalau korang rasa nak harga bajet, go on Xbox Series tu je. Dia punya macam tu je. Target korang kat mana? Korang berada di posisi mana? Okay. So itu saja daripada saya. Terima kasih kerana nonton. Dan juga jangan lupa korang subscribe dan tekan button share dan like. Okay. Thank you for tonton aku punya video. Bye.